8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. In the dark. I am the light. Love is the right. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melihatkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Bismillah. Okay. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Serah. Maaf cakap. Maaf Cakap. Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya Ali Gaban. Nama saya kecil. Bodoh siap. Tadi kita orang tengah kita tengok kita tengok IG aku IG aku yang yalah daripada 2012 memang Gambar-gambar lama lah. gambar-gambar lama dengan art-art berat tu Bodoh gila siap. Itulah sebab aku suruh korang follow aku ke tidak kat IG. Jadi korang boleh tengok gambar-gambar 2012 aku 8 tahun lepas Kau tak payah nak pergi mana-mana museum ke, tak payah. galeri seni ke. Kau tengok kat Ijat dia art berat kecil. Dah lah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi mendengar podcast kami di YouTube maupun di Spotify. Silakan Kip, ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Jadi kepada yang tak ada nak cakap apa-apa, silalah tengok gambar saya. Sambung lagi kita di bahagian kedua. Sedikit ulasan daripada sambungan daripada yalah tadi bahagian satu. Jadinya bolehlah dirumuskan, diulaskan bahawasanya jika anda tersepit di antara cinta ataupun cita-cita kan, Bahawasanya aku ingat bahawasanya mati itu benar. Aku ingat itu. itu memang benar lah. Yelah. Jadinya jangan orang kata Dah kot. buat pilihan yang betul. Betul. Paling tidak lagi bagus kalau kau dapat dua-dua. Cinta dan cita-cita tu kau dapat grab dua-dua. Yang malangnya dua-dua tak dapat Itu nak macam mana lah kan. Ada hikmah dia. Tak, sebenarnya bukan tak dapat dua-dua. Dia dapat kan restu seorang ibu tu. Yes, betul. Maknanya dia lebih kepada ke arah situ. Dia tidak tersepit di antara dua jalan cerita tu kan. Betul. Sebab yang pastinya memang dia nampak restu ibu tu lah. Betul. Alhamdulillah lah. Lepas restu ibu, KSP tu dapat keluar Aisina. Alhamdulillah. Jauh berapa tahun lepas tu Saya kena benda dengan Tak ada Ada sinar lah. Setiap Ada. perkara Ada sinarnya. Betul. hikmah. Ada hikmahnya. Ada ke pernah dalam keadaan tu? Ada hikmah. Hikmah. Oh banyak. Banyak. Apa dia? Derma RM1. Hikmah dia. Dapat kerja. Serius? Ui. Betul. Banyak lah. Cerita 30 minit tak habis. Terus sekali. Betul. Benda gitu betul. Ada kan. Kalau kita ingat balik mungkin ada lah. Tak apalah. Yalah itulah jangan sampai tersepit di antara keduanya. Pilihlah yang terbaik
kalau ada kawan-kawan yang boleh minta nasihat, kita minta nasihat. Ya, terlebih dahulu minta nasihat daripada ibu bapa. Macam aku sendiri pun dulu, yalah, kita terasa juga nak dua-dua kan, minta nasihat juga. Tapi alhamdulillah dapat juga dua-dua. Sebab aku nampak itu untuk diri aku lah. Untuk diri aku memang aku rasa aku perlu benda tu. Maknanya walaupun kita tahu benda tu, yalah, dia tak akan datang senang kan. Kau bukannya terus hidup kau jadi senang, tak. Betul. Sebabnya bila time susah, kau kena ingat susahnya itu pun berganda. Betul. Kan, sebab kau ada orang yang perlu kau tanggung kan. Tapi itulah dia punya kebahagiaan dia kan. Kau susah pun sama ada orang mengenang kau susah. Daripada kau seorang-seorang kau susah, tak ada siapa mengenang kau kan. At least paling tidak waktu kau susah tu, yalah, kita ada, yalah, isteri, ada bapa mentua, mak mentua, ibu bapa kita sendiri kan. Ada yang support lah Ada banyak talian yang kita boleh boleh tanya. Betul. Jadinya itulah. Jadinya buatlah pilihan yang, ya, kalau tanya aku, pendapat aku itulah. Bincang, minta nasihat kan. Dan benda tu, yalah, alhamdulillah sikit sebanyak sebenarnya membantu kau fokus. Macam aku cakap tadi kan, kau fokus kan. Macam contoh kalau kata bekerja, at least kau balik dah ada sebahagian, ada benda-benda yang orang uruskan kan. Rumah teratur, makan, yalah, sedikit sebanyak mungkin makan ada orang ambil tahu kan. Urusan pakaian apa semua ada orang ambil tahu, ada orang kau boleh tanya pendapat. Banyak lagi kelebihan tu, sangat banyak kan. Itulah. Betul. Sedang kalau ada orang kata, kalau itulah cerita dia, cinta ataupun cita-cita. Kalau kata tanya mana dulu, itu dia tak tersepit kan. Dia lebih kata aku nak kerja bagi bagus dulu baru aku nak kahwin. Kau tak tersepit antara duanya. Ni kalau kata datang antara duanya peluangnya, itulah ceritanya lebih kurang. Macam kau lebih pada peluang kali. Antara cinta dan cita-cita tu. Dia datang aku cuba manage untuk dapat dua-dua lah. Aku cuba manage dapat dua-dua. Sebab aku tahu benda tu dia saling berkait rapat kan. Jadi tak ada isu tersepit lah kan? Isu ada juga orang juga. tak boleh nak tampung ada. Mungkin lah kan. Banyak faktor. Aku cuba manage. Aku nak proceed cita-cita aku dengan adanya orang di samping kita. Macam tu lah. Jadi aku akan cari lah siapa yang betul-betul sesuai untuk yang nak, yang okey, yang boleh kata okey boleh. Kalau kata tak boleh kan, walaupun dia kata boleh, family kata tak boleh, aku terpaksalah, kita faham lah kan. Tak boleh tak apa, kita cari yang lain. Begitulah. Boleh saya bertanya apa cita-cita awak masa tu? Tu yalah, kita apa yang awak rancang sebenarnya? Kita ada cita-cita kita ialah nak berniaga. Kita kan? Juga tu. Kita lah. Kan lebih orang kata merendah diri. Kita ialah kita nak berniaga. Adalah benda-benda yang kita cuba nak ceburi kan, dalami. Walaupun yalah berjaya tak berjaya, yalah dia ada naik turun yang kita rasa boleh proceed, tapi tak berjaya kan. Kita cuba benda lain pula. Lebih pada percubaan lah kan. Dan benda tu kita rasalah nikmat dia sekarang kan. Zaman susah-susah dulu, yalah bersama. Yalah kan 10 tahun dah. Cuma 11 tahun dah. Aku yalah, macam aku mungkin aku bertanya ni sebab yalah dengan keadaan kau tengah belajar masa tu kan. Itulah maknanya. Macam mana yang boleh terlintas kau untuk tu lah kan. Untuk awal berkahwin kan. Tu kan. Sebabnya dalam masa tu konon-kononnya tak wallah alam nak kata berjaya tak berjaya, tapi aku rasa banyak benda aku belajar. Kan. Berbanding dari apa yang aku rasa lah, apa yang aku dapat dari segi pemikiran, dari segi kau nak menguruskan sesuatu benda. Banyak. Dan sedikit sebanyak benda tu alhamdulillah, bila orang tanya minta pendapat, kita boleh bagi pendapat. At least paling tidak, walaupun kita tak berjaya dengan adanya kemewahan kan, orang kata kerja yang bagus-bagus, tapi bila orang datang bertanyakan pendapat, kita ada. Betul. Kau ada pengalaman tu kan, cukup lah. Apa yang kita bagi apa yang kita ada je lah. Ada benda yang boleh dikongsikan lah. Itu je lah. Jadi Hakim, tahniah.
Sekali lagi. Sebab kadang-kadang Dia yang akan nak kahwin nanti kan. Betul. sebab kadang-kadang ada Wah, betul. sebab kadang-kadang ada benda yang kita kena lalui dulu kan, baru kita nampak. Sebab ada orang tu setengah tu walaupun benda tu depan mata, dia tak pernah lalui. Dia tak nampak pun kan. Bila dia tanya minta pendapat, dia kata oh sekian lah. Tu kata benda tu kena lalui baru nampak. Boleh tak di perkara-perkara macam ni kita kena faham yang dia kadang-kadang dia jodoh lah juga kan. Jodoh betul tu lah, sudah semestinya lah. Ada orang Tapi kan masih lagi tak ada. try tak tahu. Jodoh kan kena cari juga. Macam yeah. Kan. Ada orang dia Boleh dia juga frust dia datang sendiri, tapi at least kau kena usaha lah. Betul. Kan. Memang dia dah tertulis. Kan dah tertulis. Tiga jodoh, perkara kan. Jodoh, Rezeki, ajal, rezeki. mati. Mati kan. Dah ditulis lah. Habis apa yang membuatkan kau sampai sekarang tak ada girlfriend, Lal? Tak, aku ni aku lebih kepada jaga bapak aku lah. Khidmat pada orang tua lah. Jadi apa-apa biar aku orang terakhir lah. Adik kau ada girlfriend? Adik aku ada. Scammer tu. Ada. Ada Ada. Muka Korea macam tu takkan tak ada. Muka jambu baik. Tengok muka dia jauh dengan Hilal tu. Nak angkat tak? Dia ke rumah aku. Nak angkat. Banyak aku anak angkat. Tak dah. Tak. Kau lebih pada menjijikkan. Hilal ni art berat. Art berat dia ni. Dia yang paling art berat. Itu tinggal adik dia datang office aku lambat. Ya kan kita pernah main futsal sama-sama. Ya. Datang lambat. Lepas tu ambil gambar. Aku nak ambil gambar, dia pun nak ambil gambar juga kan. Nak bagi kat abang dia. Dua-dua kan tau Sekali arung kan. Tak pasal lah duit kau dia hantar aku gambar ni. Pokoknya aku gambar dia. Aku tengok gambar adik aku dulu. Ni bodoh bawah ni mesti dia hantar gambar adik aku. Betul. Aduh. Okay. Jadinya itulah. Jadinya kita kita nak masuk ke tajuk yang seterusnya. Tadi kesinambungan tadi kejap kira kata-kata penutup lah. Kalau nak kahwin, pastikan nak kahwin tak ada masalah. Cumanya ialah bila anda terjumpa situasi begitulah kan, antara cinta dan cinta dan cita-cita. Macam kau pastikan perempuan yang kau nak kahwin tu. Ya tahu tu benda mudah Aduh. Okay, kita akan ke ke tajuk yang seterusnya. Tajuk apa dia? Tajuk seterusnya, KWSP diumumkan tiada syarat untuk keluar. Alhamdulillah. Engkau mohon tak? Tak pernah tak langsung. Dia yang sekarang ni ada yang mohon game. yang mohon. Boleh beli Gibson game. Yang mohon tak dapat. Dia nanti auto dapat. Habis tempoh permohonan masih dibuka lagi? Masih kan? Dia buka Buka. Sampai bila? Bulan sampai ni, Abang Jamil. Bulan ni lah. Bulan ni. Rasanya Kalau tak silap aku. Boleh cuba kalau nak cuba lah kan. Boleh lah buat top-up Beli Gibson. Kahwin. Dia nak beli M. Bila lagi nak beli time ni nak beli? Kata kau lah. Kata benda je ni tak boleh nak nekan-nekan sangat. Takut Zaman ni tak kot beli gitar macam tu. Zaman ni Zaman Zaman ni dah keadaan sebenarnya cinta kita. Sial aja. Tapi lah nak cerita kalau ni malas lah aku. Aku bukan jenis kalau ada memang aku beli je kan. Cakap kalau kan. Sebenarnya kita memang kadang-kadang benda tu memang ada dekat tangan kan. Sebab nama kau depan Muhammad KWSP Ali Mahfuz ni. Lepas tu kau dah beli tu. Dia bukanlah kita kata yalah berduit atau tidak, tapi yang malas nak cerita kalau ni kan. Tak apa dah. Sebab nak planning benda yang tak pasti. wah mustahil kan. Pada yalah. Tahniah kepada siapa yang dah dapat untuk yang kali kedua punya ni. Tahniah diucapkan. Harap pandailah manage duit tu. Janganlah buat benda-benda. Banyak rupanya boleh keluarkan sampai 60 katanya. Dia max ikut dia ada, kalau bawah 100,000 boleh 10 je. Kalau lebih dia ada persen. Berapa persen boleh keluarkan. Kalau kau punya tu banyak sedap lah boleh keluarkan. Sampai 60 katanya. Boleh. 3%. Okey. Kau dengar tak aku punya nafas?
Dengar? Aku rasa dia tak hidung. Kau kentut hari tu pun dengar? Kan lah. Macam dia tersangkut. Episod berapa kan kau kentut tu? Tak ingat lah. Ada kan? Tak sengaja. Dah kerap sangat kentut dah tak tahu. Dah tak ingat dah. Dah tak ingat dah. Perut pun boleh masuk bunyi. Kuat ada punya ni. Nanda kan mic mahal tu. Lagi apa lagi yang kita nak sampaikan berkenaan dengan K2SP? Macam pendek sangat tajuk dia. Sebab kalau tak ada aku nak balik. Kita rekod awal lagi ni. Kalau tak ada apa-apa aku nak belah ni. Pendek je. Tak ada Tajuk sebab dia pada aku tidak bersyarat. Macam kau cakap hari tu, kalau kau rasa kau boleh keluarkan sekarang ni, kenapa dulu kau nak had kan? Kau bagi je lah kan. Itulah isu dia kan. Isu yang kita highlight kan hari tu. Kau nak tahan-tahan siap bersyarat bagai. Berapa kali isu ni naik dalam Mah Cakap Podcast. Hari tu pertama kita cerita kan, secara random. Lepas tu Anom tanya. Anom dapat. Atau Anom tanya lagi. Lepas tu ni tidak bersyarat pula. Yalah, kalau dia senang cerita, apply lah. Apply lah. Benda pun memang duit kau pun ambil je lah. Belanja lah apa yang patut. Bukan didak akaun aku, kau ambil je lah. Sebab apa yang kita nampaknya benda tu untuk merancangkan ekonomi lah. Betul. Kau dapat duit, yalah mungkin ada. Ya memang orang akan membeli lah. Ada duit. Aku tak rasa dia nyimpan dia. Sebab kalau dia nak simpan, apa dia nak keluarkan? Betul lah. Kalau dah dapat duit, apa lagi kau berniaga lah. Perniagaan yang kalis COVID. Sebenarnya ialah perniagaan yang kalis COVID ni pun pernah kita nak cuba jadikan satu bincangkan tajuk. Tapi kau pernah study? Nak bincang kau tak study? Aku whack je ni. Aku whack balik. Yang sebab benda ni ada. Hari tu aku bincang dengan member aku kan. Aku kata maksud kalis COVID ni apa? Yang boleh survive lah. dia tak bukan kalis COVID. Habis? Dia cakap macam ni. Aku baca boleh silakan. Sekilas lalu lah. Kalau nak cerita tajuk tadi, memang aku nak cerita pasal movie tu. Tak apalah. Nantilah. Movie pun Boleh silakan. Part ketiga lah. Boleh. Mana-mana pun boleh. Kecil. Cuba dia cakap cuba kau fikirkan bisnes apa yang low cost, low risk dan crisis free. COVID tak COVID, perang tak perang, orang masih kena pakai dan beli. Itu yang kau kena buat bisnes. Tapi yalah benda tu kena study, pada buat aku R&D. low risk. Tak ada bisnes. Kalau nak kalau kau lah. Kalau kau nak berniaga apa time COVID ni? Tapi ini dia punya requirement orang kata yang paling rendah lah kan. Low risk, crisis free. Lepas tu nak untung. Low cost. Semua low cost. Tapi memang ada sebenarnya wujud. Ada ni. Jual mineral. Tak tahu. Yalah. Tapi mineral. Kau kena main volume. Automatic cost kau besar. Kalau dari kala tak ni kau nak cerita pasal kau yang production ataupun tak kisah. Kau berniaga secara meluruh lah. Cumanya kat situ kita nampak kau kena cost yang besar lah. Betul. Tapi still dalam bila dibagikan tetap low cost. Cuma kau kena ada modal yang kuat. Itu satulah. Kalau nak cerita pasal dengan COVID ni, yang aku nampak bisnes yang tengah on sanitizer lah. Kan? Tak juga. Tapi modal besar juga. Yelah memang lah. Face mask pun tengah orang tengah mencari kan. Pada aku ni apa lagi? Insurans kesihatan. Itu pun kan. Dia kena berbalik dengan benda. Kau tak keluar modal, kau jadi ejen je, modal ambil lesen. Lepas tu kau jual kat orang memang nak sebab tengah banyak sakit kan, nak cover. So itu je lah yang paling terbaik. Dia berbalik kepada yang tu lah dulu yang pernah kita dengar kan, kesihatan, education dengan inilah pelaburan. Yang melibatkan kewangan. Itu antara bisnes yang orang kata. Tapi wallah alam kalau kata crisis free pun kalau kata macam pelaburan pun ada time-time dia juga kan. Tengok dia labur kat company mana. Education pun kalau senang pada aku untuk yang ada low risk, bajet tak banyak, kau jadi ejen je. Bercakap ke? Bukan. Ejen apa? Macam penghantaran. Macam food pandang. Kau servis. Servis lah. Lebih pada servis lah. Time COVID ke apa ni jalan je. Masih lagi jalan. Tak tahu lah kalau perang lah. Masih jalan. Boleh. Hantar peluru. Peluru spekit. Bang minta nombor IC belakang. Ni tengah perang ni. Dia jadi runner lah. Jadi runner. Boleh lah. Kalau YB Hamlau dia kata ni Pok N
Poen. Pion jadi Moen. QSP. Aduh, aku dengar kata Kau suruh dia senyap lah elok. Dia tu elok tak bercakap tau. Poin lah. Kata dia salah ke betul. Rupanya memang sengaja dia bedal Member kat bawah ada komen-komen Pion lah YB. Aduh. Leceh kan. Tu yang cakap orang macam ni elok diam. Jangan bercakap. Tapi dia kekek. Ya. Sebab watak hari tu dia bawa watak YB Hamlau lah kan. Babi tu dia sumpah pun. Tapi terbaik lah. Bagus lah. Dia boleh beri impact dekat orang tidur kan. Orang tidur pop. Landu nak datang. Kau pernah masuk dekat adun mana dekat dia punya parlimen tu? Dia cakap apasal Landu nak datang kau boleh nak buat kerja sebab Landu nak datang tengok. Selama ni dia buat report tak ada orang ambil report pun. Cakap siapa Landu ni? Tengok itu power Landu lah. Maksudnya yang apa sebelum ni dia memang tidur lah. Orang dah bagi, memang orang biasa kan memang bagi report jalan lubang. Memang buat tak layan lah biasa tak? Dia Kali nak tahu viral ambil kau. Dia dengan typo dia geram. QSP. Cikimak. Dia bukannya viral tau. Dia follow up. Dia punya follow up. Follow up dia tu menyakitkan hati. Dia taklah sakit hati tapi kau jadi rimas lah kan. Tapi betul lah apa dia buat. Memang sepatutnya cara dia macam itulah. Kenapa pentingnya follow up? Follow up tu untuk push kau buat kerja lah. Buat kerja. Dan dia mengambil alih tanggungjawab tu dengan sekelas hati lah. Patutnya follow up tu supervisor kau lah. Supervisor ke. Sekarang ni ikutkan dia supervisor yang tak dilantik lah dia lah. Kalau ikutkan dia yang follow up ni ahli majlis. Ikutkan. Jadi dia ni kategori ahli majlis yang memang gila babi punya push tapi dia punya level satu negara bukan setempat dia. Dia boleh grade kan babe. Dia boleh grade kan PBT setiap tempat. PBT, JKR dia boleh grade. PBT, JKR kan. Sebab budak-budak ramai sah brotherhood dia. Dia senang cerita dia ada akaun umbi lah. Dia ada akaun umbi. Dia jangan dia follow up. Dia datang tempat dia pakai baju batik. Sampai dia buat live kan. Songkok sengit. Ada yang ni buat cerita ni. Belakang tengah mancing kan. Mancing. Sebelah berak. Nanti dia tanya, kau buat apa ni? Mancing. Yang tu buat apa? Berak. Bapak cibai tu lah. Tapi kikik. Ya. Tapi tu kira hebat dia lah. Dengan dia punya, yalah, dia punya cara penyampaian macam mana kan. Dia buat kerja pun tak sembarang. Dia tahu dia lah. dah buat R&D semua kan. Dia tahu. Dia keluarkan dia punya star apa bapak. Power. Kau boleh macam mana time hujan. JKR pun tak ada benda tu. Ya tu. R&D lah. Terror weh. Dia tak pergi Australia belajar benda tu. Lepas tu tampal yang pakai yang apa dia punya gam bitumen tu kan. Terror power. JKR respect lah. Sial lah Landuan. Sebab benda tu ialah kalau ikutkan memang ada. Ya dia termasuk dalam R&D yang memerlukan bajet. Mungkin kita tak tahu. Government ni kan ialah kalau kata JKR memang kena tunggu parlimen bersidang, paling bajet. Orang paling geram bajet hal dia ni lah. Si Hakim kan. Aku buat politik apa memang bajet dengan kontrak kan. memang fuck gila. Kimak ada politician siapa ni memang sial. Kerja nak ngancing je. Lepas tu ada saya punya tak? Ada saya 5 tahun sekali baru datang kepala butuh. Ni memang kimak tu. Ijab tanding ni. Aku bertanding. Tak kisah kalau dia okey macam apa 4 kali 100. Aku bertanding. Kalau dia perform tak ada masalah. Tak ada masalah. Kau nak kaut berapa banyak pun aku tak ada masalah. Tapi yang penting kau jaga ni. Kau perform. Macam kata Landu dia dah grade PBT mana paling baik. Dia cakap Negeri Sembilan. Kau try jalan Negeri Sembilan. Baiklah sial Negeri Sembilan. Cantik gila jalan. Kira tak kisah kau punya PBT nak sabat duit banyak tak kisah. Kau jaga. Janji kau tak ada jaga. masalah. Sebab sistem cukai itu macam itulah je. Setiap cukai yang dikutip akan berbalik semula kepada rakyat. Betul. Itu basic semua orang faham kan. Dan kalau kata nak huraikan lagi, boleh nak buka kitab ada je yang pengutip cukai ni memang confirm lah kan. And orang kata dah dikategorikan zalim. Ada dia. Boleh cerita kali? Tak boleh cerita kat sini. Kena detail nanti betul. Iya ke? Tapi yelah kalau
Kalau kata kau betul-betul nak bagi balik pada rakyat, ya bagi balik pada rakyat. Memang cukai itu dikutip untuk bagi semula pada rakyat. Selain sumber untuk kerajaan untuk membangunkan negara. Kan betul tak? Betul. Kata apa sebab cukai itu dikutip? Yalah, Dari pandangan kau. Ya, facility lah. Betul. Kan? Tapi Tapi dia satu pada aku dia lebih based Dia on bukan masalah tak disediakan tapi tiada maintenance. Dan tak ada satu follow tak ada up. maintenance, satu lagi based on aduan. Dia tunggu aduan ada baru dia macam buat. Landu pun beritahu kan aduan. Tapi yelah Landu pun kalau tekankan aduan juga. Macam orang report kat Lando. Lando cakap kau dah buat aduan belum? Dah bang, ni tarikh bila. Tu sedap Dah remark bila. Itu jam kau sedap tak jalan memang dia datang. Itu barang confirm dia cakap kan. Memang dia bagi. Tu sebab dia apa-apa hal aduan tu dulu Sebab dia ikut prosedur juga. Yes, betul. Itulah dia bermain dengan game yang dia tahu. Dia main dengan undang-undang yang ada, dia main. Betul. Kalau nak tagak je tak boleh juga. Pada aku ni punca dia sebenarnya peruntukan tu ada. Memang dia kan keluarkan bajet sekian setahun kan? ada. Untuk ni memang benda tu yang paling baik. Tapi bila ada level tu dia ni bahagian saya ada. Bahagian saya ada. So kontraktor pun tak boleh buat apa. Kontraktor yang dilantik lah dia dah dapat macam tu, kau nak expect dia buat yang baik. grade A tak boleh. Kontraktor kau tak boleh salahkan. Rugi ada. Dia pun nak makan juga kan. Takkan nak buat kerja amal. Betul. So yang level ni problem. YB Hamlau tu yalah dia tak ada orang sponsor ke tak ada. Dia memang tak nak apa ada kena-mengena ni, tapi tak tahu belakang dia ada orang memang geng-geng. Baru-baru ni ada orang post yang patut jadi menteri 3 orang je. Abiliu, Lando dengan Uncle Kentang. Uncle Kentang. Tu lah kalau aku jadi menteri agama ada, pembangunan ada, kebajikan ada. Boleh letak jawatan lah. Kau tengok Abiliu, Lando, Kentang buat kerja. Itu kau belum tengok lagi yang lain tau. Banyak lagi NGO yang ada buat non-government ni dia buat gila-gila padahal tak ada funder apa. Dia buat sendiri kan. Patut kau malu lah siang kau masa nak bertanding datang. Okay, saya akan buat ni kita punya tempat ni gila babi kan. Manifesto. Lepas tu ayam. 5 tahun relax lah. Makan gaji gitu ya. Lepas tu kalau dia 5 tahun tak ni dapat pencen. Betul tak? Pencen bukan kecil-kecil anak bang. Besar bang, dia orang dapat pencen. Kalau dia tak terlantik dapat pencen. Memang bullshit lah semua ni. Kata orang cakap orang nak jumpa kena kena buat surat. Tapi sebenarnya pada aku mungkin menteri yang ni elok. Tapi orang bawah dia pun ada hal juga. Ya, betul. Kau nak jumpa ni? Boleh. Kau kena ni macam ni. Nanti aku bawa pergi jumpa. Kita pun mungkin faham dia tak boleh kontrol banyak tempat kan. Tu lah sebab tu dia pasang orang-orang tu. Tapi orang ni macam sial. Elok matilah korang. Yang makan rasuah ni sial lah. Ya, kita ada masalah kat situ lah. Kat situ kesedaran untuk menguruskan harta orang ramai tu. Dia dah macam darah daging. Satu organisasi tu dah jadi darah daging. Bukan darah daging, apa panggil makanan lah. Ni apa? Tabiat. Tradisi Yalah, darah daging lah. Daging lah. Dia dah tak rasa benda tu haram. Tapi betul pun dosa ni kalau dibuat selalu, dia asalnya busuk. Kan? Tapi bila kau dah terbiasa dengan benda-benda busuk ni, lama-lama kau tak rasa pun benda tu busuk. Betul. Kan? Dia sedap sampai. Kau tak rasa jijik, kau tak rasa apa, semualah kau tak rasa lah. Benda jadi sedap kan. Sedap ni. Apa yang kita nampak lah. Apa yang kita nampak sebenarnya sistem tu sikit sebanyak kalau ikutkan dah okey. Tak ada masalah pun. Cumanya bila dilaksanakan dalam kerja yang ada peringkat ada orang-orang yang dia dah rasa kebal kan, dah tak boleh nak usik kan, dia rasa selesa lah kan. Pusing lah kok mana pun tak jadi apa lah, tak boleh punya. Ada buat, ada cara kan. Sebab tu aku suka tengok cerita Tamil. Dia buat benda-benda gini. Dia ada satu cerita tu lah. Yalah, yang pasal doktor kan. Dia ada satu pasal menteri ni lah. Dia nak pilihan raya. Lepas tu dia tahu dia akan kalah time tu. Tapi waktu budak dia tanya, tuan ni macam mana kita nak kalah ni? Kau relax Dalam politik ni ada satu benda yang apa? Dia orang kalah. Dia 2 benda yang kau akan buat,
dia orang akan lupa masalah yang lama. Contoh dia apa? Perkauman, agama. Kau buat je benda tu. Kau cuit, nanti orang akan lawan. Kau punya problem ni, dia akan lupa. So nanti orang akan ni betul ni, ni Yalah, betul. Dia akan sokong yang mana betul lah. Seperti mana yang berlaku lah sekarang ni kan. Betul lah. Dia akan Dia cuba nak mainkan benda tu lah. Dia buat diversion. Yalah. Macam kau dah ada hal ni, lepas tu orang dah push gila babi, nanti ada satu pum masuk. Datang kan. Lepas tu yang lebih besar sikit lah, media akan fokus. So pada yang tadi tu orang dah tunggu lupa. Memang lah. Skill itu skill politician. Cerita Tamil yang reveal. berani buat dia tak cerita Tamil, cerita Hindustan. Cerita Hindustan banyak. Sebenarnya baru kalau kau tengok cerita Phir bhi dil hai Hindustani. Bukan Itu kewartawanan. Yelah tapi buat India ni. cerita yang Hrithik Roshan berlakon tu pasal 30 Genius tu. Yang tu. Tu pasal pendidikan. Sama juga. Disebabkan dia boleh mengajar free, sekolah-sekolah yang minta bayaran mahal ni petikaikan. Benda yang sama tapi dia boleh bagi free, yang ni minta bayar mahal. Sebenarnya yang dulu pun Hrithik Roshan ni pun dulu dia kerja dekat sekolah tu. Tapi lah dia dapat kesedaran, dia tengok banyak orang budak-budak susah yang tertinggal. Yes. Dia pun berhenti kat situ, dia mengajar. Tu pun cikgu sekolah tu pun dia punya pentadbiran pun ajak balik masuk kan. Lepas banyak lah dia nak cuba buat sekatan tu sekatan ni kan. Sedikit sebanyak lah, walaupun dia bukan, yalah dia macam politician lah juga kan. Pasal apa lagi cerita yang Pasal doktor pun ada kan? Doktor Ada pun ada. yang tu siapa tu? Aku tak ingat. Yang dia orang tu dah mati, lepas tu dia datang balik tu. Okay. Siapa nama pelakon? Lepas tu macam mana jalan cerita dia? Mula dia time tu bini dia kot dah mati lah. Lepas tu orang doktor ni dia punya skill dia akan hold sampai kau bayar baru dia release. Padahal dah lama mati. Lepas tu dia cakap kau dah bayar, okay nanti boleh collect mayat dia tu. Kalau dia cakap mayat dah mati awal, orang tu tak bayar. Orang tinggal. Dia tinggal. Lepas tu hero tu dia nampak seorang mati kat luar kan. Dia cakap ni nama siapa? Ni bawa masuk, cakap orang ni sakit kan. Doktor receive, cakap ni kena bedah, masuk. Padahal dah tahu mati. Lepas tu dia trik macam tu, dia rakam semua. Lepas tu dia nak kantor kan lah benda tu kan. Gasak juga. Lebih kepada nak makan duit orang. Corruption dalam hospital pula Itu sebab bila monopoli jadi macam tu. Kan. Betul. Bila satu benda kau dimonopoli kan, orang dah tak tahu nak pergi mana. Sebab yang government pun dah tak boleh tampung. Lepas tu kena masuk situ kan. Masuk swasta kan. Tu akan jadi lama-lama macam tu lah. Itu. Dia ada sebab aku tengok video rate Amerika dengan British punya ni perubatan punya kos perubatan kan. Gila babi kat Amerika kot. Ni yang dia tanya orang interview Tak ada duit kau tak boleh sakit. Senang cerita. Gila babi kan. Sebab diorang dah insurans kan. Semua dah insurans kan. Tapi orang tak boleh beli insurans, tak boleh sakit. Gila kan. Macam sekarang lah kan kau cakap tadi pasal insurans kan. Dah berlambak kan sekarang insurans. Orang pun dah push untuk pakai insurans. Jadi swasta ni kerajaan tak buat lagi. Yang kerajaan ni yang swasta ni lebih pada bisnes lah pada aku lah. Kan memanglah dia punya ni sama kan, medical dan semua. Patut yang tak boleh buat bisnes, medical, pendidikan. Kau tak boleh bisneskan benda ni. Memang full government akan buat terbaik lah untuk negara kan. Jangan ada yang buat swasta lah. Sepatutnya macam tu lah. Barulah government dia akan perform gila babi. Dia dapat ni lah, orang kata selari lah. Selarikan semua. Standard sama semua. So, tak ada lebih, tak ada kurang. Bila orang kat swasta, kadang cikgu dia yang sama. So, dia akan nak naikkan rate yang swasta ni, dia akan bagi soalan bocor. So dia orang akan punya grade tinggi gila lah. Lepas tu orang nak level kan, dah semua nak masuk situ kan. Satu lagi kadang-kadang doktor tu sendiri bukan pekerja yang perform di sektor government, disebabkan swasta nak bayar lebih, dah hilang satu orang kata mutiara terbaik di side government masuk. Yalah macam pada aku, dan servis dia semua orang dapat lah. Itu yelah, tapi benda tu terpulang pada masing-masing kan. Sepatutnya lah. Cuma kita cerita impact dia kan. Impact dia macam aku pernah dengar, yelah doktor yang dekat government tu sendiri adalah doktor yang dekat swasta ke. Ada juga kan. Ada yang macam tu kan. Dia sebab kalau kau nak keluar, kau kena
duduk dekat government tu, dia ada berapa tahun untuk doktor. Dia akan baru Service. dia akan dia baru akan dilepaskan untuk pergi Ke keluar. ada yang buat part time dekat swasta? Ada juga kan? Masih lagi bekerja dekat klinik ada juga locum. Kan. Itu ada juga. Gila. Satunya apa yang kita nampak sebenarnya ialah kekurangan. Kekurangan kan. Kekurangan apa kaki tangan? Kekurangan doktor lah. Benda tu kan paling kritikal. Kat Mana-mana negara pun. Oh ya ke? Perubatan. Pada doktor ke, misi ke, semualah yang melibatkan perubatan. Semua tak cukup. Tu yang diorang tengah ambil pekerja kan ni. Tengah ambil pekerja. Pekerja apa? Ni apa? Jururawat, doktor. Yalah, zaman dulu ni. Kolej-kolej yang sedia ada pun yang lepasan tak dapat menampung. Kau kira hospital sudahlah, tak cukup. Man. Dengan lagi lah, aku tengah bayangkan dengan keadaan COVID sekarang ni kan. Macam mana dia orang buat kerja kan? Yalah, tak berhenti. Tak ada cuti lah. Impact daripada swasta tu sebenarnya sikit banyak ada. Contohlah, kalau kata kau ada insurans, mana-mana hospital dia akan utamakan. Betul. Okay, side effect dia, orang yang tak mampu lah akan betul. terpias. Contoh, kau walaupun ada sakit sikit je, sebab kau ada insurans terus, ni boleh masuk ward. Sebab apa masuk ward? Sebab nak insurans cover lah. Duit datang. Bisnes lah kan. Habis kalau kata yang tak ada insurans, dia akan kata ni bagi Panadol lah balik. Betul. Itulah impact dia. Jadi ward tu sentiasa penuh. Bila time-time dia berlanggar dengan kes-kes yang berat, yang kata yang melibatkan ward penuh lah apa semua, dah tak boleh nak admit ward, suruh balik kan. Betul. Inilah sebabnya yang apa yang aku tahulah kan, dia kemasukan hospital ni akan utamakan yang melibatkan nyawa dulu. Contoh kau masuk kan, nak daftar kan, nak daftar, dia tengok penyakit kau ni melibatkan nyawa ke tak, boleh melibatkan mati atau tak kan. Kalau kata ni memang sakit tapi dia tak akan mati punya, dia akan letak tepi dulu. Ada cerita member aku, dia pergi hospital kan, hospital kerajaan lah, kecemasan. Lepas tu pakcik dia lah kena gigit dengan beruk ke tapi dia punya dia punya sial. Dia masuk, dia cakap kan, ni ada ni apa, kena gigit beruk kan. Orang macam buat relax, sebab kena beruk je, relax je. Dia hati panas, dia cakap dia jumpa orang lain, pakcik saya kena gigit harimau ni. Alamak. Terus laju kena tukar binatang baru dia orang percaya kan. Tahap critical sound naik kan. Kena trik kan. Tapi yelah, benda-benda tu sebenarnya pengalaman buat kita lah. Sebab kadang-kadang benda tu kan prosedur yang tak semua orang tahu. Betul. Macam mana kecemasan akan treat orang yang datang. Jadi dia mesti ada SOP dia kan. Level berapa kau nak kena dahulukan. Jadi dia kata kalau kata benda ni memang dia tahu akan sakit, tapi takkan mati punya lah. Senang cerita, jawapan mudah dia orang kan. Jadi dia boleh hold dulu lah. Dia akan utamakan yang mana-mana dulu. Jadi kalau kata bang ni perut saya dah bocor kan, pecah ke apa, terus emergency terus. Aku teringat terus masuk dia terus diagnose apa semua lah. Aku teringat dulu aku kat sekolah pernah jatuh tau. Pernah jatuh, kulit aku terkoyak ada dekat tulang kering kan. Terkoyak, nampak daging dalam. Jadi aku ni masih dekat hospital tu. Tunggu nombor. Aku ambil nombor kan, tunggu. Memang itu standard. Yalah. Tapi ceritanya sekarang ni, bila aku dah nak sampai nombor aku, dia tengok kaki aku. Kau kenapa tunggu nombor? Kau dah kira kategori emergency. Sebab benda tu dah nampak. Darah keluar lain, daging dah nampak pun lain kan. Jadi dia kata, alah kau tunggu lama, kesian pula kan. Dia pun ada part-part macam tu lah. Sebenarnya lah apa yang kita nampak, dia orang tak cukup kaki tangan. Contohnya dia ada bawah-bawah tu, dia adalah pemantau kan. Tengok tanya kan. Tapi yelah, tapi aku rasa pemantau juga masa tu. Tapi dia dah lama, dia lambat lah dia mungkin uruskan sana dulu, dah relax baru dia nak pusing. Dia tengok aku, tengok mana yang jatuh ni. Alamak, dah kita keluar. Ni terus masuk dalam ni emergency. Waktu aku sampai dalam, kau biar lama. Doktor tu kan, itu tak apa lagi, tengah dia jahit kan. Kau bayangkan dia dah injet kan, lepas tu dia jahit tau. Dia jahit tu kan ada gunting tu kan, gunting 2 tu kan. Masuk sini. Lagi doktor ada call.
Dia biar Gantung. Tengah jahit tu. Kejap Tong. Dia angkat telefon. Yelah maknanya waktu tu dah okey lah. Dah jahit kan. Tak, dia dah bius. Mungkin aku dah tak rasa sakit dia tu kan. Darah dah stop. Dah semua stop. kan. Tu kata. Dia biar dengan gunting tu berat kan. Makin senyum aku punya luka kan. Dekat emergency aku pengalaman aku paling lama menunggu lah. Bapak aku. Kata? Bapak aku dia prostat. Dia prostat apa maksud dia? biji angin dekat dalam kemaluan. Tu. Air kencing bapak aku dah block. Angin pasang. Semua darah. Angin pasang. Lepas tu bapak dia berapa jam 8 jam 9 jam. Astagfirullah. Dekat kecemasan. Aku dengan mak aku dah mimpi. Bapak kau dah nahan sakit dah ni? Bapak aku dah nahan sakit. Dah masuk dalam. Dia memang sakit Belum. tapi dia tak akan mati. Dia akan biarkan lah. Lepas tu dah masuk dalam cakap bapak awak kena admit. Patut kena cepat. Masalahnya check pun belum ni. Check belum ni. Itu aku cakap waktu kau nak register. Kalau kata dia ada waktu kau nak submit kan, ni nak cakap lah nak mati ke apa kan. Nanti dia akan huara lah. Masalahnya dah cakap bapak saya dah tak boleh kencing ni. Masih pegang tak kencing tak menyebabkan mati. Tak kenapa lambat sangat beritahu? Itu dah masuk dalam. Cakap tak. Dekat luar cakap bapak dia daripada tadi aku cakap ni bapak aku tak kencing. Darah je keluar ni. Boleh mati ni. Bahaya. Cakap sial lah. Lama lah sial aku bagi tahu abang aku. Dia kadang-kadang ada yang miscommunication Abang aku sampai menyirap. Yelah menyirap. Sial. Mak aku macam sabar. Balik dulu. Yang aku dah, kalau bos aku, sorry bos, I berhenti lah. I punya bapak masuk hospital. Aku berhenti kerja lah. Terus on the spot jaga bapak aku. Cakap sial lah. Tak boleh kena ada surat. Mampus kau lah. Aku ada satu cerita. Aku rasa sedikit galat lah. Kalau aku sebagai yang kira yang kenal lah, yang orang yang meninggal ni kan. Dia accident. Okay. Dah accident. Lepas tu dia interior dia punya dalaman tak ada apa-apa lah. Wah. Kan, dia ada kaki patah semua kan. Lepas tu dia tiba-tiba dia sakit dalam masa yang dia accident. Lepas tu dalam hospital kan. Dalam beberapa hari lepas tu dia tiba-tiba dalam dia sakit. Kata punca dia sakit doktor check sebab dia punya dia makan ubat tu. Ada ubat tu yang bercampur dengan ubat ni kan. Jadi aku rasa galat tau bila tahu dia meninggal disebabkan bukan accident yang dia lalui. Kan? Benda tu aku rasa pada pandangan aku salah doktor lah, salah orang hospital lah. Yalah sebab kau tahu ubat ni tak dicampur dengan ubat ni, contoh kan. Aku rasa galat sikit kat situ lah. Ada lagi satu cerita berkenaan dengan member aku baru nak lahirkan anak dan dia terlambat. Dan budak tu lemas dalam minyak. Padahal dia dah berapa jam dah nak masuk 1 hari ke berapa jam kat dalam hospital tu kan. Jadi pemantauan tu patutnya yalah. Dia macam isu yang ubat salah makan tu. Dia sebenarnya description tu ada tau awal-awal tu. Dia tak kisahlah kalau kata kau ada macam mak kau kan. Ada bila ada dah masuk bab penyakit kronik. Dia memang ada description. Setiap ubat ni kau kena makan segini. Waktu ni bila. Dan waktu dia tu tak, orang kata kalau kata ada 2 ubat yang clash, dia akan beritahu ubat ni tak boleh masuk sekali-sekali. Cumanya yang apa yang aku nampak kadang-kadang isu yang macam kau cakap tadi tu, ada setengah-setengah orang dia ambil mudah. Serap makan sekaligus. Senang nak makan ubat, dia tak larang nak ikut jadual. Itu yang sebenarnya yang isu-isu macam tu sebenarnya dah lama. Doktor pun banyak kali dah tekankan, okey ubat ni sekian ni kau kena makan waktu gini, yang ni selepas berapa jam, yang ni pula. Kadang-kadang dia siap tulis pukul berapa. Sebab kadang-kadang bila cerita terlalu detail. Itu kat hospital lah tu. Waktu nak ambil ubat dekat kaunter. Tak, ni cerita yang member aku tu kat hospital kita baring. Mungkin dia akan diberikan, dia yang bagi ubat tu kan. Okey ni makan. Ni makan, bukan dia yang kena makan kan. Waktu dalam tu. Waktu tu dia kaki dia semua tengah besi. Seingat aku lah besi ke apa kan, tengah simen. Dalam beberapa hari dia accident hari ni, esok lusa gitu meninggal. Kita tahu dia yalah. Yalah, benda-benda macam itu je lah. Banyak faktor lah. Yang aku nak sampaikan cuma aku ada galat sikit lah bila aku cerita dengan bapak dia kan. Yelah, kalau dia meninggal sebabkan insiden tu kita rasa okey lah kan. Rupanya tak ada kena-mena pun dia meninggal sebab tu kan.
Yalah. Tapi memang isu ubat tu memang ada. Sebab mak aku pun dia kata dalam dah ni dah pecah, pecah-pecah kan. Defect lah. Defect benda-benda sebab ubat waktu kan. mak aku sendiri pun ada ubat-ubat dia yang cuba nak makan sekali. Adik aku tegur, ubat ni dengan ni tak boleh duduk sekali. Boleh jadi macam-macam. Terus mak aku pun dah cuba atur kan, ikut jadual. Memang sebenarnya ialah itu antara salah satu yang kat Malaysia pun orang tak ambil berat. Lagi-lagi ialah orang-orang tua yang dia tahu lepas makan atau sebelum makan tu je kan. Betul. Terus makan sekaligus sekali. Kalau kata ada 10 biji zap telan. Ada benda-benda ubat yang tak boleh bercampur. Jadinya siapa-siapa yang kat luar sana kalau kata ada mak ayah yang makan ubat-ubat yang orang kata banyak lah high rated lah, high profile punya ubat, kena pastikan pantau. Sebab ubat-ubat tu semua ubat-ubat jenis power punya. Dia jangan, senang cerita kata Ali tadi, Ali cuba nak sampaikan jangan bercampur makan ubat tu. Tu sebab Ali buat buku, dia tak campur tau. Maksudnya kalau muzik jadi satu, jadi dua. Yes. Jadi kalau korang nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan di Shopee, harganya RM100. Kalau campur kita takut boleh overdose, meninggal serta-merta. Gila masuk Islam. Mazhab muzik lain dengan mazhab ni. Okay, kita jumpa di part yang ketiga.